Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah kerana memberi peluang kepada saya untuk terlibat dalam Kedah Education at Home. Saya Maimunah binti Kasa, Guru Sejarah Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Tema bagi sejarah tingkatan 1 adalah Sejarah Kita dan Dunia. Tajuk yang saya pilih untuk perkongsian pada hari ini adalah berkaitan dengan zaman air batu. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang pentaksiran bilik darjah. Saya mengharapkan perkongsian ini akan memberi kekuatan dan juga menerangkan kepada para guru tentang bagaimana pentaksiran bilik darjah ini dapat dijalankan. Okey, sebelum menjalankan pentaksiran bilik darjah, kita perlu menguasai dokumen standard kurikulum pentaksiran. Okey, sebelum melaksanakan pentaksiran bilik darjah, semua guru perlu memahami standard kandungan, standard pembelajaran, elemen kewarganegaraan dan nilai sivik, standard prestasi serta objektif pembelajaran yang perlu dicapai di akhir pembelajaran tersebut. Okey, kita lihat kandungan standard kandungan 2.1 zaman air batu. Okey, di dalam standard kandungan 2.1 terdapat 6 standard pembelajaran dan 4 elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Okey, 2.11 iaitu mengenali dunia kita, 2.12 menyenaraikan zaman air batu, 2.13 membina garis masa zaman air batu. 2.14 menjelaskan ciri zaman air batu akhir. 2.15 membincangkan perubahan zaman air batu dan 2.16 menilai kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Okey, seterusnya kita lihat elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang dimasukkan ke dalam standard pembelajaran. Guru-guru harus faham bahawa elemen kewarganegaraan dan nilai sivik ini mesti dimasukkan dalam objektif pembelajaran dan juga standard pembelajaran dalam rancangan pengajaran harian. Okey, elemen kewarganegaraan dan nilai sivik ini ditandakan dengan simbol K di dalam standard pembelajaran. Okey, jadi ditandakan dengan jelas sekali. Okey, dan antara elemen kewarganegaraan yang terdapat dalam standard kandungan 2.1 adalah K2.17, di mana pelajar perlu menjelaskan kepentingan bersyukur dengan alam ciptaan Tuhan. K2.18 menyatakan kepentingan sikap yang perlu diamalkan dalam menjaga alam sekitar. K2.19 menghubungkait kepentingan masa lalu, kini dan hadapan dalam kehidupan. K2.1.1.10 menjelaskan kepentingan usaha-usaha untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Pentaksiran bilik darjah adalah satu proses yang berterusan dan dijadikan sebagai sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran bilik darjah tidak wujud secara berasingan. Jadi pentaksiran bilik darjah ni kita perlu dijalankan secara sepanjang tempoh kita menjalankan PDPC. Oleh itu, sebelum melaksanakan PDPC dan pentaksiran, guru perlu menentukan objektif pembelajaran bersesuaian dengan standard pembelajaran dan standard prestasi yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, tadi saya telah jelaskan bahawa cikgu perlu menguasai standard pembelajaran dan juga standard prestasi kerana kita boleh menjelmakan objektif pembelajaran daripada standard pembelajaran dan juga standard prestasi. Okey, antara yang saya senaraikan untuk standard kandungan 2.1, objektif pembelajaran di bawah 2.1, okey, yang pertama menyatakan 4 hidupan yang terdapat di dunia. Ini bersesuaian dengan standard pembelajaran 2.1.1. Yang kedua, menyenaraikan zaman air batu secara kronologi. Ini juga bertepatan dengan kemahiran pemikiran sejarah. Okay. Yang ketiga, membina garis masa zaman air batu. Yang keempat, menjelaskan 5 ciri zaman air batu akhir.
Yang kelima, membincangkan perubahan bentuk fizikal dan hidupan di bumi pada zaman air batu akhir. Yang keenam, mencadangkan langkah mengurangkan kesan negatif perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Dan yang ketujuh, saya letakkan sekali elemen kewarganegaraan dan nilai sivik iaitu mensyukuri anugerah Tuhan terhadap kedudukan geografi Malaysia. Okay, selain daripada senarai objektif pembelajaran yang saya berikan, cikgu-cikgu boleh juga mencipta dan merungkai standard pembelajaran dan juga standard prestasi dan hasilkan satu objektif pembelajaran yang dihasratkan bersesuaian dengan kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey, seterusnya dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah, guru juga perlu faham bahawa terdapat dua jenis pentaksiran iaitu pentaksiran formatif dan juga pentaksiran sumatif. Okey, pentaksiran formatif adalah satu pentaksiran yang dijalankan sebagai pembelajaran ataupun assessment for learning dan juga assessment as learning iaitu pentaksiran assessment for learning iaitu pentaksiran untuk pembelajaran dan assessment as learning sebagai pentaksiran sebagai pembelajaran. Okey, pentaksiran formatif pula adalah pentaksiran yang dijalankan secara berkala iaitu seperti ujian bulanan, peperiksaan pertengahan tahun atau peperiksaan akhir tahun. Okey, pentaksiran formatif kita gunakan untuk mengesan pembelajaran murid secara berterusan iaitu dijalankan sepanjang atau setiap kali pengajaran dan pembelajaran yang diukur melalui tahap penguasaan pelajar dalam sesuatu standard pembelajaran. Manakala pentaksiran sumatif pula adalah untuk mengetahui tahap pencapaian murid secara keseluruhan dalam satu tempoh masa yang ditetapkan seperti yang saya maklum sebentar tadi, itu melalui ujian bulanan, PPT atau PAT. Okey, berikut merupakan standard prestasi bagi SK 2.1. Seperti biasa terdapat 6 tahap penguasaan iaitu tahap penguasaan 1 ditafsirkan iaitu mengetahui pada tahap ini pelajar mengetahui zaman air batu. Tahap penguasaan 2 atau TP2, pelajar dapat memahami zaman air batu. Jika pelajar memahami zaman air batu, maka pelajar telah mendapat TP2. TP3, pelajar menggunakan pengetahuan zaman air batu, pengetahuan yang telah diperolehi tadi untuk memahami proses pembentukan dunia. TP4, menganalisis maklumat yang berkaitan dengan zaman air batu. TP5, membuat penilaian tentang zaman air batu. TP6, melahirkan idea yang rasional tentang zaman air batu. Okey, setelah guru dapat mengenal pasti standard kandungan, standard pembelajaran, objektif pembelajaran dan juga standard prestasi, maka guru bolehlah memulakan aktiviti dan memulakan PDBC, seterusnya melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Harus diingat bahawa TP atau tahap penguasaan hanya diberikan kepada murid setelah selesai semua standard pembelajaran dan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik dalam satu-satu kelompok standard kandungan. Okay. Seperti yang saya maklumkan tadi, guru perlu merancang rancangan pengajaran harian yang mengandungi standard kandungan, standard pembelajaran, elemen kewarganegaraan dan nilai sivik dan menentukan aktiviti yang bersesuaian untuk mencapai objektif pembelajaran dan standard prestasi. Ini bagi membolehkan pentaksiran dilaksanakan sebagai pembelajaran. Okey, saya telah memilih SP 2.1.1, 2.1.2 dan 2.1.3 untuk contoh ini dan saya telah memasukkan K 2.1.7 sebagai elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Dari SP tersebut, saya telah mencipta objektif pembelajaran yang ingin dicapai bersesuaian dengan standard prestasi
TP1 iaitu mengetahui zaman air batu. Okey, aktiviti yang saya seterusnya objektif pembelajaran. Okey, objektif pembelajaran yang saya jelmakan daripada standard pembelajaran adalah yang pertama, murid dapat menyatakan maksud dunia. Apakah dunia? Okey, apakah dunia? Mungkin pelajar tertanya-tanya atau kita sendiri mungkin tidak mengatakan apakah dunia. Okey, pelajar dapat menyatakan maksud. Okey, yang kedua menyatakan maksud zaman air batu. Yang ketiga menyenaraikan 5 kehidupan yang terdapat di dunia ini. Yang keempat menyusun 4 zaman air batu secara kronologi. Dan yang kelima menjelaskan 4 kepentingan bersyukur terhadap ciptaan Tuhan. Okay. Sebenarnya daripada objektif pembelajaran ini, kita bukan sahaja dapat mengukur tahap penguasaan pelajar pada TP1, okay, tetapi juga pada TP2. Tetapi saya fokus untuk aktiviti yang ini adalah untuk mengukur TP1. Okey, set induksi yang saya pilih adalah saya meminta pelajar untuk memusingkan globe. Okey, dan saya letakkan globe di tengah-tengah kelas, di hadapan kelas, dan saya mungkin pelajar akan tertanya-tanya sebab globe ini biasanya digunakan oleh guru mata pelajaran geografi, dan mungkin ada pelajar cikgu yang akan tanya, okey, cikgu, kita nak belajar geografi ke hari ni? So cikgu cakaplah, okey, cikgu boleh jawab, okey, tidaklah sayang, hari ni kita nak belajar tentang dunia. Okey, hari ni kita nak bercerita tentang dunia, dan cikgu minta seorang pelajar untuk memusingkan globe berkenaan dan cikgu boleh bersoal jawab. Okey, ini adalah induksi untuk kita menarik perhatian pelajar-pelajar kita atau murid-murid kita. Okey, seterusnya aktiviti yang saya rancangkan untuk TP1. Jadi aktiviti yang kita buat tu perlu bersesuaian dengan TP yang kita hendak uji. Okey, tapi sebenarnya kita perlu memberitahu kepada pelajar bahawa PBD ini bukan satu ujian. Okey, ia ditaksir sepanjang tempoh pembelajaran dan kita tak boleh masuk kelas dan kita kata okey, hari ni cikgu nak buat PBD. Okey, tidak ya. Dan kita perlu menilai pelajar itu sepanjang tempoh daripada penglibatan dia, daripada percakapan dia dan sebagainya. Okey, so pada peringkat awal aktiviti ini murid membentuk kumpulan dan kita minta supaya murid ini menamakan setiap ahli kumpulannya berdasarkan kepada nama zaman air batu, iaitu Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. Okay, dan murid menyusun kedudukan ahli kumpulan tadi mengikut kronologi. Okay, kita minta pelajar menyusun mengikut kronologi. Bagi kumpulan yang boleh menghasilkan susunan yang tepat, maka kita beri ganjaran. Okay, di situ kita melihat bahawa pelajar telah menguasai dan dia boleh menyatakan, menyatakan 4 zaman air batu dan menyusun zaman air batu mengikut kronologi. Jadi pelajar ini telah mendapat TP1 ketika proses ini dijalankan. Tapi kita tak boleh bagi dia TP lagi. Okay? Sebab TP hanya boleh direkod setelah berakhirnya semua standard pembelajaran dan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Dengan erti kata lain, berakhirnya satu standard kandungan. Okey, ini adalah contoh yang cikgu boleh berikan kepada pelajar. Bagaimana pelajar boleh menyusun 4 zaman air batu mengikut kronologi dan juga garis masa. Okey, jika murid boleh menyusun garis masa ini, maka murid dapat TP1 dan kita boleh tanda dalam rekod perkembangan murid. Okey, untuk aktiviti 2, okey, dikhususkan untuk pelajar murid mencapai TP2 dan juga TP3. Okey, ini juga saya lakukan dengan menjalankan aktiviti berkumpulan di mana pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan. Kumpulan ini terpulang kepada cikgu, okey, mengikut bilangan pelajar. Okey, setiap kumpulan diberi peluang untuk mencari maklumat dari buku teks. Okey, soalannya ialah tentang ciri-ciri zaman air batu akhir dan juga perubahan bentuk muka bumi akibat daripada perubahan
iklim. Okey, dan hasil daripada maklumat tersebut, murid mencatat dalam bentuk peta minda. Okey, murid berbincang tentang kepentingan untuk menjaga alam sekitar. Di sini saya cuma minta pelajar untuk menerangkan kepentingan menjaga alam sekitar tanpa memberi contoh, okey, atau menghuraikan dengan lebih lanjut. Okey, ini untuk kita beri TP2. Kalau dia mampu untuk memberi huraian yang lebih lanjut berserta dengan contoh, maka kita beri dia kepada TP3. Okey, penentuan TP ini sebenarnya bergantung kepada kata tugas soalan yang kita berikan kepada pelajar. Okey, contohnya untuk TP2, kata tugasnya ialah jelaskan dan terangkan. Okey, dan untuk mengukuhkan lagi pentaksiran, kita minta supaya pelajar membuat pembentangan. Okey, dalam memberikan melihat perkembangan pentaksiran untuk para murid ini, okey, kita tengok sama perlu bersikap adil, di mana kalau dalam kumpulan itu kita perlu melihat sama ada pelajar murid itu telah memberi kerjasama dan dapat memberikan apa yang sepatutnya diberikan bagi setiap kumpulan. Okey, kaedah pentaksiran yang boleh digunakan adalah secara lisan ataupun bertulis. Secara lisan tadi mungkin melalui pembentangan dan juga ketika kolaborasi atau kerjasama dalam kumpulan. Okey, melalui pemerhatian guru juga kita boleh menilai tahap penguasaan 2 dan juga tahap penguasaan 3. Okey, untuk aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti yang ketiga, ini adalah contoh yang dicadangkan untuk TP4, 5 dan juga TP6. Okey, sama seperti mana TP2 dan juga TP3, sebenarnya ia bergantung kepada bagaimana kita mentaksir pelajar berkenaan. Apakah kata tugas yang kita gunakan untuk membolehkan pelajar mencapai TP4, TP5 dan juga TP6. Okey, bagi aktiviti ini, saya memberikan tugasan juga secara berkumpulan di mana pelajar berbincang, isi tugasan dan mencatat hasil perbincangan dalam bentuk big book. Okey, dan pembentangan dilakukan secara one stay, other stray. Okey. Tapi yang penting seperti yang saya maklumkan tadi, kata tugasan yang diberi oleh guru adalah penting untuk menentukan sama ada pelajar mencapai TP4, TP5 atau TP6. Okey, ini antara contoh soalan untuk TP4 adalah mengapakah kita perlu mengekalkan kelestarian alam sekitar. Okey, pada TP ini pelajar boleh menganalisis, membanding beza, mengkategori, mengkelaskan. Okey, selain daripada itu, antara soalan lain juga boleh kita berikan ialah mengapakah berlakunya kepupusan haiwan pada zaman air batu akhir. Soalan untuk TP5, okey, TP5 ini pelajar perlu membahas, mentafsir, membuat kesimpulan dan pelajar boleh menilai, merumus serta membuat justifikasi. Okey, oleh itu soalan yang sesuai adalah antaranya ialah bahaskan atau bincangkan kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Okey, untuk TP6, okey, TP6 tafsirannya adalah melahirkan idea yang rasional untuk zaman air batu. Okey, antara soalannya adalah cadangkan 4 langkah memelihara kelestarian alam sekitar. Okey, kaedah pentaksiran yang digunakan adalah melalui kaedah lisan, bertulis dan pemerhatian. Okey, setelah selesai semua aktiviti, adakah TP boleh diberikan? Okey, setelah kita selesai standard pembelajaran ataupun sesuatu PDPC. Boleh ke cikgu-cikgu? Okey, jawapannya tidak. Okey, TP belum lagi boleh diberikan, tetapi kita boleh melihat perkembangan tahap penguasaan setiap murid bagi setiap standard pembelajaran berdasarkan standard prestasi. Okey, kita tak boleh lagi pelajar ni dapat TP5, TP6, okey, TP1, TP2. Tetapi kita boleh merekod setiap perkembangan pelajar. Okey, SP 2.1.1, pelajar ni boleh ke tak boleh? Menguasai ke atau tidak menguasai? Okey, jadi cikgu boleh buat catatan. Okey, catatan ringkas sama ada pada rekod perkembangan murid
okay, ataupun pada rancangan pengajaran harian kita. Okay. Tapi pastikan cikgu telah menjalankan semua aktiviti yang bersesuaian. Okay. Jadi cikgu boleh rekod setiap kali PDPC, setiap kali cikgu habis mengajar. Okay. Cikgu boleh rekod dalam rekod perkembangan murid atau rekod pengajaran harian. Okay, ini adalah contoh rekod pada catatan pada rekod pengajaran harian. Okay, cikgu tengok yang warna merah itu. Okay, saya telah tuliskan 10/12 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan. Okay, dan 2 daripada 12 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran. Ini kalau muridnya 12 sajalah cikgu. Kalau 25 kita tulis dah 25. Kalau 30 lah cikgu. Okay, dan di bahagian catatan itu, okay, saya letakkan nama 2 orang pelajar yang tidak mencapai objektif pembelajaran. Oleh itu pentingnya tadi saya beritahu bahawa objektif pembelajaran itu perlu bersesuaian dengan standard pembelajaran dan juga standard prestasi. Jadi dari situ kita boleh mengukur kebolehan atau penguasaan pelajar dalam SP berkenaan. Okey, ini pula adalah contoh template pelaporan. Okey, tadi adalah rekod perkembangan murid. Jadi ini adalah template pelaporan di mana template pelaporan ini kita perlu isi 2 kali, iaitu pertama ketika pentaksiran pertengahan tahun. Okey, ketika pentaksiran pertengahan tahun kita mungkin telah mengajar atau melaksanakan PDPC untuk tajuk 1 dan tajuk 2. Dalam tingkatan 1 ini terdapat 4 tajuk. Okay, jadi ketika pertengahan tahun kita mungkin telah melaksanakan tajuk 1 dan tajuk 2, maka pada waktu ini kita boleh memberi TP kepada pelajar berdasarkan kepada standard kandungan yang telah kita selesaikan berdasarkan kepada rekod perkembangan murid yang telah kita wujudkan tadi. Okay, cikgu tengok ada berwarna hijau di situ, itu adalah standard kandungan atau standard untuk tajuk 2. Okay, yang telah saya pindahkan daripada rekod perkembangan kepada template pelaporan PBD. Okay, yang ini telah mengambil kira semua faktor, okay, termasuk dalam pertimbangan profesional lah. Maksudnya kita dah masukkan semua dan akhirnya okay, di hujung rekod perkembangan murid tadi kita dah masukkan TP untuk SK 2.1. Jadi kita pindahkan ke dalam template pelaporan PBD. Okey, kemudiannya ketika akhir tahun kita boleh sambung untuk tajuk 3 dan juga tajuk 4. Okey, dan yang paling penting ialah pada TP keseluruhan di mana kita akan masukkan TP keseluruhan ini kepada template gabungan untuk membolehkan pelajar mendapat keputusan atau pencapaian bagi pentaksiran bilik darjah semua mata pelajaran. Okey, tahap penguasaan pelajar keseluruhan ini cikgu perlu, yang paling penting ialah cikgu perlu membuat pertimbangan profesional dalam memberikan TP bagi TP keseluruhan. Okey, kita mahu semua murid mendapat sekurang-kurangnya TP 3. Okey, apakah dia pertimbangan profesional? Okey, pertimbangan profesional adalah pertimbangan yang dibuat menggunakan pengetahuan profesional terhadap kurikulum yang dihasratkan mencakupi pengetahuan, kemahiran, nilai, bukti pencapaian, strategi pengajaran, kaedah pentaksiran serta kriteria dan standard yang ditetapkan. Pertimbangan profesional memerlukan guru membuat keputusan secara beretika dan bertanggungjawab mengenai tahap penguasaan murid berdasarkan analisis dan rumusan maklumat terhadap pembelajaran. Okey, pertimbangan profesional, guru perlu menguasai pengetahuan di mana guru perlu ada pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu topik yang ingin diajar. Okey, guru juga perlu ada tanggungjawab profesional. Okey, tunaikan segala tanggungjawab yang kita ada terhadap pelajar, terhadap murid-murid kita dan berilah mereka yang sewajarnya. Ya, apa yang sewajarnya mereka perolehi, maka itulah yang seharusnya kita berikan kepada semua pelajar. Okey, dan guru juga boleh menilai pelajar melalui pengalaman-pengalaman yang ada pada guru. Okey, dan terakhir kita perlu mengenali
murid-murid kita. Okey, siapakah mereka? Bagaimana latar belakang mereka? Okey, jika mereka adalah pelajar yang tidak suka membaca, mungkin cikgu perlu membuat pentaksiran atau PDPC dengan cara yang bersesuaian dengan pelajar murid cikgu masing-masing. Okey, pertimbangan profesional juga memerlukan guru untuk adakah guru telah menggunakan instrumen yang tepat berdasarkan kebolehan setiap murid dalam melaksanakan pentaksiran. Okey, adakah guru menggunakan kaedah pentaksiran yang betul? Adakah murid diberi peluang untuk memperbaiki tahap penguasaan mereka? Dan adakah guru telah melaksanakan intervensi bagi membolehkan murid menguasai pentaksiran? Okey, oleh itu kita janganlah dipengaruhi oleh mata pelajaran lain ketika memberi TP, terutamanya TP keseluruhan, kerana kita boleh melihat TP bagi mata pelajaran lain. Okey, bila kita tengok TP Bahasa Melayu contohnya dapat 3, sedangkan kita telah membuat pertimbangan, kita telah membuat rekod perkembangan bahawa pelajar kita boleh mencapai TP 5, maka kita menjadi ragu-ragu. Okey, oleh itu cikgu perlu bertindak atau mempertimbangkan bahawa cikgu telah melaksanakan semua kemungkinan, semua intervensi untuk membolehkan pelajar cikgu mencapai TP 5. Maka dengan yakinlah cikgu berilah pelajar cikgu TP 5 atau TP 6 sekalipun. Okay? Begitu juga dengan tahap pencapaian minimum. Pastikan kita menguasai tahap penguasaan standard prestasi pelajar dan insya-Allah kita mampu untuk melahirkan pelajar yang mencapai tahap penguasaan minimum iaitu TP 3. Okey, oleh itu marilah kita melaksanakan pentaksiran ini dengan penuh tanggungjawab dan profesional. Semoga perkongsian ini memberi manfaat untuk semua dan membantu melaksanakan pentaksiran bilik darjah bagi mata pelajaran sejarah dengan teratur dan lebih sistematik. Dan pentaksiran bilik darjah ini sebenarnya adalah apa yang telah kita jalankan selama ini. Okay, jika kita memahami bagaimana pentaksiran bilik darjah itu dijalankan sepenuhnya, maka sebenarnya pentaksiran bilik darjah bukanlah sesuatu yang sukar untuk kita laksanakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi sekalian, sila isikan maklum balas bagi program Kedah Education at Home di pautan yang tertera di layar. Sekian, Assalamualaikum.